Setiap insan dikurniakan dengan ilmu, bakat dan kemahiran untuk berbakti, sama ada untuk mencari rezeki ataupun membantu insan lain yang memerlukan. Mereka ibarat wira yang tidak didendang, namun semangat dan inspirasi mereka memberi pedoman untuk semua. Dikenali dengan gelaran Bandar Diraja, Kuala Kangsar Perak sememangnya sinonim dengan identitinya dalam industri penghasilan kraf labu sayung. Namanya diangkat bersempena dengan lokasi yang terletak di Mukim Sayung. Selain digunakan sebagai bekas simpanan air minuman, ia turut dijadikan cenderahati bagi sesiapa yang berkunjung ke sini. Lebih 50 tahun mengekalkan kaedah pembuatan labu sayung secara tradisional, Maznah Sulaiman mewarisi teknik penghasilan seni seramik ini menerusi pemerhatian daripada Allahyarhamah ibunya. Nampak mudah tapi sebenarnya sukar untuk menghasilkan sebiji labu sayung ini. Lebih-lebih lagi ketika proses pembentukan dijalankan kerana ia memerlukan teknik picit dan cubit yang betul lah. Labu yang sudah dibakar akan dikambus ke dalam longgokan sekam padi dan dibiarkan selama 10 minit. Labu yang telah disepuh akan berubah menjadi hitam sebaik dikeluarkan. Selagi nyawa dikandung badan, Maknah tetap mengorak langkah meneruskan seni pembuatan labu sayung tradisional. Keunikan yang terdapat pada kraf tangan tembikar picit tangan seharusnya menjadi warisan sejarah yang harus dipelihara dan dilestarikan agar tidak luput ditelan zaman. Kelibatnya yang tampil dengan perwatakan ceria sedikit sebanyak menghiburkan hati kanak-kanak yang berkunjung ke sini bersama keluarga. Selain itu, dia juga membuat kerja sampingan dengan menjadi ahli komuniti Kami Clown di Ipoh sebagai badut untuk pelbagai majlis bagi menampung perbelanjaan kucing jagaannya. Pada waktu rehat, Nazirah yang lebih dikenali dengan nama badutnya Kitty Pinky the Clown atau Mama Pinky akan memberi makanan kepada kucing yang hadir ke premis tersebut. Jamin kat jalan makan. Okey, makan. Selain mengutip kucing terbiar untuk dijaga di rumah, Nazirah juga sering melawat kucing jalanan di pasar berdekatan rumahnya. Kucing-kucing di sini bagaikan sudah mengenali wanita ini. Hanya mendengar sahaja bunyi motornya, semua haiwan tersebut berkejaran menyambutnya. Baginya, kegembiraan dan kepuasan membantu haiwan di sini dapat menghilangkan segala kepenatannya mencari dana untuk si comel ini. Antara kucing terawal yang dibela Nazirah adalah Tabah. Ia mati akibat penyakit leukemia. Kehilangan Tabah adalah salah satu punca buat dirinya terus kuat membantu haiwan-haiwan jalanan yang lain. Hampir 2 tahun saya bela dia mati sebab leukemia. Memang sedih sangat. Berminggu-minggu sampai hari ini setiap kali saya nak pergi kerja, saya mesti akan pergi kubur-kubur Tabah, kubur-kubur kucing-kucing saya yang lain. Bukan sekadar haiwan peliharaan, kucing-kucing yang dibela dijaga bagaikan menatang minyak yang penuh. Baginya, tanpa kucing, tiadalah Nazirah. Pengorbanan yang dilakukan tanpa mengharapkan balasan bukti cintanya terhadap haiwan tersebut. Longgokan sampah sarap di sekitar kawasan Sungai Buloh Selangor ini menjadi medan meraih rezeki buat Sharifah Zarina Said Mansur dan keluarganya ketika mereka dilanda ujian kemiskinan suatu ketika dahulu. Dengan cuaca yang panas dan bauan yang agak tidak menyenangkan di sini, masih lagi ada individu yang sanggup bersusah payah berhadapan dengan longgokan sampah hampir setiap hari bukan untuk perut nasi sendiri tetapi untuk rezeki insan yang lebih memerlukan. Walau kini Zarina 32 tahun dan suaminya yang berusia 39 tahun ini sudah mempunyai punca pendapatan yang lain, pencarian sampah sarap masih diteruskan demi tujuan murni.
bersedekah kepada yang memerlukan. Setiap minggu, wanita di sebalik nikab ini sering menghantar hasil kutipan barangan terbuang untuk dijual. Hasil dari jualan sampah akan digunakan untuk membeli bahan keperluan seperti beras, bawang, ayam dan sayuran. Infak membawa maksud memberi. Walaupun hampir setiap hari Zarina dan keluarganya berinfak tenaga dan makanan, mereka tidak pernah rasa kekurangan tatkala sering memberi. Akak selalu tanya apa kebaikan yang boleh buat dan sampai bila kita nak hidup menerima. Jadi walaupun kita rasa kita macam susah, kita rasa macam ni, kita nak juga ada hati perasaan rasa memberi. Sebab bila kita memberi tu, feel dia tu tak sama macam kita menerima. Walau banyak tenaga dan masa dikorbankan, melihat raut wajah gembira si penerima, segala penat lelah mencari sampah dan menyediakan makanan seolah hilang begitu sahaja. Berbekalkan sampah yang dianggap tiada nilainya, mereka berjaya keluar dari kesempitan hidup. Melalui sampah juga, mereka mampu menghulurkan tangan buat insan yang pernah senasib. Bukan mudah untuk menjadi seorang yang memberi, terutamanya ketika hidup di dalam serba kesederhanaan. Namun, keluarga ini berjaya membuktikan bahawa mereka mampu bersedekah walau hanya dengan sampah. Lumrah manusia mempunyai pendapat yang berbeza. Begitu juga dengan hobi masing-masing. Kebiasaannya, ia dilakukan sebagai rekreasi bagi memenuhi masa lapang dan minat seseorang. Berbeza bagi pemilik truk pikap ini. Ia dibaik pulih untuk tujuan mengisi masa terluang. Tetapi, kini usaha itu membawa pulangan kepada pendapatannya. Berlatar belakangkan pengetahuan kejuruteraan mekanikal, Jasni yang berusia 50 tahun antara mereka yang terkenal di utara tanah air dalam kerja baik pulih kenderaan. Macam kami kira habuk yang keluar pada kereta ni, karat yang keluar kereta ni, kami panggil mas. Lagi banyak mas, mana lagi banyak duit lah. Mana dia lagi buruk, mana banyak kerja, kos dia tinggi lah. Hari ini, Jasni memulakan projek baru, Kombi. Jenama buatan Jerman keluaran 1979 ini akan diberi nafas baru pada keseluruhan struktur, badan dan enjinnya. Ini pintu kalau kita di Malaysia panggil 2 daun lah. Jadi cara buka dia satu step. Dia ada tali pinggang, makna tak mau bagi kena sana bodi rosak. Dan kita ada lagi satu step, buka 2. Okey. Jadi sini tolakkan dia. Melangkah dengan 1000 kekuatan, anak kedua daripada 3 beradik ini memerlukan pengorbanan masa yang belum tentu menghasilkan pulangan lumayan untuknya. Berpegang kepada filosofi lihat, dengar dan rasa. Bertitik tolak daripada kemahuan dan minat, disulami pula azam dan tekad. Hasil kerjanya mampu mengadun kombinasi usaha yang cukup padu bagi tatapan generasi akan datang.